Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke panel perbincangan kami yang bertajuk bagaimana jenis-jenis komunikasi mempengaruhi komunikasi seharian kita. Hari ini kita lihat bagaimana komunikasi verbal, komunikasi bukan verbal, dan komunikasi digital memberi kesan kepada hubungan pekerjaan dan kehidupan harian. Bersama saya ada dua panel jemputan. Pertama, Puan Heni Mail yang akan berkongsi tentang komunikasi verbal. Kedua, Puan Ili Fadila yang akan membincangkan komunikasi bukan verbal serta komunikasi digital. Terima kasih kepada dua-dua panel kerana hadir. Baik, kita mulakan dengan komunikasi verbal. Puan Heni, bagaimana komunikasi verbal mempengaruhi interaksi seharian kita? Salam sejahtera. Terima kasih Puan Deli. Komunikasi verbal ni ialah komunikasi guna kata-kata, sama ada bercakap secara terus atau melalui tulisan. Dalam kehidupan kita seharian, benda ni memang penting sebab dari situlah orang boleh faham dengan jelas apa yang kita mau sampaikan. Cara kita susun ayat tu dan pilih perkataan banyak mempengaruhi sama ada mesej tu senang difahami atau tidak. Selalunya dalam keluarga, cara kita bercakap pun main peranan besar. Nada suara dan perkataan yang digunakan boleh buat suasana jadi harmoni atau sebaliknya. Kalau cakap dengan nada lembut dan perkataan bagus, hubungan jadi lebih baik. Tapi kalau cakap tanpa fikir, senang jadi salah faham. Betul? Di tempat kerja pula, komunikasi verbal selalu digunakan masa bagi arahan, lapor kerja atau bincang dalam mesyuarat. Kalau mesej tidak jelas, kerja boleh jadi kelang kabut dan timbul salah faham antara rakan sekerja. Sebab itu, penting untuk bercakap dengan jelas dan ringkas supaya semua orang senang faham. Okey, menarik. Apakah cabaran utama dalam komunikasi verbal? Cabaran utama dalam komunikasi verbal ni selalunya sebab gaya komunikasi tiap orang ni lain-lain. Apa yang kita rasa sudah jelas, belum tentu orang lain faham dengan cara yang sama. Kadang-kadang niat kita baik, tapi mesej yang sampai jadi lain sebab cara penyampaian kita tu berbeza. Selain itu, nada suara dan emosi masa bercakap pun bagi kesan besar. Contoh, kalau cakap dengan nada kasar atau tengah emosi marah gitu kan, orang senang salah faham. Walaupun isi dia itu bukan begitu. Perkara kecil pun boleh jadi besar kalau salah intonasi kau, salah nada. Sebab tu kita kena lebih berhati-hati pilih perkataan, jaga cara kita bercakap dan cuba sampaikan mesej tu dengan ringkas serta jelas. Bila mesej senang difahami, komunikasi jadi lebih lancar dan hubungan dengan orang lain pun lebih baik. Baik, kita beralih pula kepada Puan Ili. Bagaimana bentuk komunikasi ini mempengaruhi interaksi seharian kita? Terima kasih Puan Deli. Sebenarnya komunikasi bukan verbal ini adalah cara kita berkomunikasi tanpa menggunakan suara. Maksudnya melalui bahasa tubuh, ekspresi muka, gerak tangan dan cara kita berdiri dan juga nada suara. Kadang-kadang kita tidak bercakap pun orang sekeliling boleh agak apa yang kita rasa. Macam contoh, kalau sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni kita guna muka kita ada subtitle. Begitulah contohnya. Okey, saya bagi contoh mudah lah kan. Bila kita senyum, orang akan rasa kita mesra dan mudah didekati. Tapi kalau suara kita, bila kita bercakap dengan suara yang tinggi, orang anggap kita marah. Tapi sebenarnya memang begitu suara kita bercakap. Okey. Kadang-kadang juga bila kita bercakap, tapi tidak pandang orang yang kita bercakap tu, kita dianggap biadab. Ataupun kita tidak selesa dengan orang tu. Begitu. Tapi kan yang menariknya, ramai antara kita lebih percaya bahasa tubuh berbanding apa yang orang cakap. Seseorang boleh kata, saya okey. Tapi bahasa tubuh tidak. Dia menunjukkan yang dia lemah, penat, suara pun perlahan. Dari gaya-gaya bahasa tubuh, kita boleh tahu yang sebenarnya dia tidak okey.
Dari situ kita nampak betapa kuatnya peranan komunikasi bukan verbal dalam kehidupan seharian. Jadi tanpa kita sedar, setiap gerakan kecil, setiap perubahan nada suara, semuanya sedang bercakap dengan orang sekeliling. Sebab itu penting untuk kita lebih peka dengan bahasa tubuh sendiri dan orang lain. Bila kita faham komunikasi bukan verbal ini, hubungan lebih mudah, mesej lebih sampai, dan salah faham pun boleh dikurangkan. Oh, so maksud dia sekarang kalau komunikasi bukan verbal ni dia boleh berlaku salah faham lah kan? Ya, betul. Memang mudah berlaku salah faham. Kadang-kadang kita terus buat andaian tanpa sedar. Contohnya bila seorang diam, kita anggap dia marah. Padahal cuma dia letih ataupun dia tiada Tiada mood mood. untuk bercakap. Ataupun mungkin dia pemalu. Tapi ataupun bila seseorang berdiri terlampau dekat, ada yang boleh anggap itu tidak sopan. Sedangkan niat sebenarnya cuma untuk berbual atau untuk lebih mesra. Sebab itu penting untuk kita lebih peka dengan bahasa tubuh kita sendiri. Dalam masa yang sama, cuba pahami bahasa tubuh orang lain supaya komunikasi bukan verbal ni lebih jelas dan tidak mudah disalah tafsir. Setuju. So baik, kita beralih kepada komunikasi digital. Bagi Puan, bagaimana komunikasi digital memberi kesan kepada cara kita berhubung? Bagi saya, komunikasi digital ni sangat memudahkan hidup. Kita guna WhatsApp, TikTok, Facebook setiap hari. Bukan setiap hari tapi boleh dikatakan setiap saat. Betul? Okey. Dalam interaksi antara keluarga ataupun dalam interaksi dalam kerja. Dia lebih memudahkan kita dan lebih cepat. Interaksi itu lebih cepat untuk kita dapat. Tapi dalam kemudahan ini ada banyak cabaran jugalah. Bila kita berkomunikasi secara digital, nada suara dan ekspresi muka tidak dapat dilihat. Sebab itu mesej mudah disalah tafsir. Contohnya perkataan okey tanpa emoji, smile. Kadang-kadang kita rasa orang tu tengah marah ke atau macam mana. Padahal kita ni tidak maksudkan apa-apa. Selain itu, kalau terlampau bergantung dengan teknologi, kita juga boleh kurang berkomunikasi secara bersemuka. Jumpa orang pun masih sibuk dengan telefon dan hubungan boleh jadi kurang mesra tanpa kita sedar. Betul. Kadang kita duduk satu meja pun masih dengan telefon. Betul. Berjumpa pun macam lagi baik kita ni bertelefon atau berwhatsapp kan. Ya, betul. So bagaimana bagi pandangan Puan Lily kita mengimbangi perkara ni? Bagi saya, cara paling mudah gunakan komunikasi digital untuk perkara yang ringkas atau urusan yang segera, yang kita mau cepat. Tapi bila melibatkan hal penting, sensitif atau perlukan kefahaman mendalam, lebih baik kita bercakap secara verbal atau bersemuka. Dengan cara itu, mesej lebih jelas dan salah faham pun boleh dielakkan. Okey, sekarang ni kita ingin tahu kepada dua-dua panel antara komunikasi verbal, bukan verbal dan komunikasi digital. Mana yang paling memberi kesan dalam hidup kita? Puan ini? Saya percaya komunikasi verbal ni memang paling penting sebab melalui percakapan secara terus kita boleh sampaikan maklumat itu dengan lebih jelas dan tepat. Bila kita bercakap, guna bahasa yang mudah dan nada yang sesuai, orang lain senang faham apa yang kita maksudkan tanpa perlu dia berteka-teki lagi. Selain itu, komunikasi verbal juga membolehkan kita terus melihat reaksi orang yang mendengar. Tengok muka dia sama ada dorang ni betul-betul faham ke tidak. Kalau kau nampak muka dorang macam confused, keliru, Kening kita bersambung. boleh terus kita boleh jelaskan pada masa itu jugalah. Jadi salah faham tu boleh dielakkan. Dalam kehidupan seharian sama ada dengan keluarga, kawan atau tempat kerja,
Komunikasi verbal yang baik boleh melancarkan urusan, memudahkan kita punya discussion, perbincangan, dan pada masa yang sama mengeratkan hubungan sesama kita. Paham. Puan Ili? Saya setuju dengan Puan Heni, tapi bagi saya juga komunikasi bukan verbal lebih bagi kesan. Bahasa tubuh, ekspresi muka dengan nada suara selalunya menunjukkan emosi seseorang. Kadang-kadang apa yang tidak diucapkan itu sebenarnya lebih kuat dari perkataan. Mungkin kita menjaga hati seorang dari perkataan untuk tidak macam mana orang bilang, mungkin kita lebih menjaga hati. Begitu. So untuk elak lah kan, Ya, untuk elak mengelak, salah ya. faham di mana-mana. So kalau pendapat saya pula, komunikasi digital paling mempengaruhi kehidupan moden kita sekarang ni. So namun ketiga-tiga komunikasi ini saling bergantung dan melengkapi antara satu sama lain. So sebagai penutup, kita dapat lihat bahwa komunikasi verbal, bukan verbal dan digital memainkan peranan penting dalam hidup kita. Untuk memahami komunikator yang baik, kita perlu memahami ketiga-tiga bentuk komunikasi ini agar dapat berinteraksi dengan lebih berkesan dan mengurangkan salah faham. So, thank you for Puan Eni dan Puan Ili atas perkongsian. Terima kasih juga kepada semua penonton. Sekian perbincangan panel kami. Assalamualaikum dan terima kasih.